dah masuk kepada bab yang baru iaitu dalam 2.5 reka bentuk aquaponik. Jadi dekat sini saya ambil mana-mana sahaja slide yang ada ni, kita share sama-sama, so kita akan improve mana yang lebih baik lah. Okay, so dekat sini yang mana yang belum tulis nama, sila pastikan anda dah tulis nama di link yang saya dah sertakan dekat mana-mana, dekat Telegram, dekat kita punya message pun dah ada, dekat masing-masing punya broadcast link pun saya dah bagi. So pastikan anda menulis nama, okay? Menulis nama dalam link yang telah disediakan. Alright, so kita start untuk pagi ni. Oh, agak slow pula. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita dah nampak dekat sini 2.5 reka bentuk aquaponik. Okay, kita pergi kepada kita punya standard pembelajaran. Kita nak belajar hari ni, kita hanya belajar dua sahaja, iaitu 2.51 dan 2.52. Yang pertama, terangkan reka bentuk sistem ni. Okay, alright. So kita tengok kat sini 2.5.1, apakah dia? Maksud aquaponik. So maksud aquaponik dekat sini dia adalah satu teknologi pertanian. Jadi dekat sini dia masih dianggap lagi pertanian. Jadi masa tingkatan 1 pun anda dah belajar fertigasi kan. Kita belajar fertigasi, dekat situ kita tidak menggunakan tanah. Jadi dekat sini kita menggunakan dua unsur, iaitu kita gunakan menggabungkan aquaculture ataupun ternakan ikan dengan aktiviti hidroponik, iaitu tanpa tanaman media tanah. Okay, dalam satu pusingan air. That means dalam satu circulation ataupun pusingan air. Jadi kat sini kita ingat kembali, aquaponik ni adalah teknologi pertanian yang melibatkan penternakan ikan dan juga tanaman tanpa tanah dalam satu pusingan air. Okey, seterusnya kita tengok dekat kedua ni, tanaman dan ternakan yang sesuai untuk aquaponik. Okey, ini dia. Yang pertama, antara ternakan hidupan dia, kita boleh bela ikan talapia, keli, ikan patin, sepat siam, liko, puyuh, jelawat dan lampan. So ni adalah antara ikan-ikan yang kita boleh bela dekat dalam bawah tu, dekat bahagian aquaponik. Manakala untuk tanaman, biasanya kita menggunakan tanaman sayur lah. Okay, contohnya bayam, kangkung, sawi, kailan, tomato, salad, pakcoy dan kucai. Okay, ni antara tanaman yang boleh digunakan dan sesuai untuk aquaponik. Okay, seterusnya kita tengok apakah tujuan dia. Okay, yang pertama adalah untuk kita nak kekalkan kualiti air. Jadi dengan adanya kitaran tadi, kita dapat mengekalkan kualiti air. Yang kedua, kita dapat mengurangkan kadar amonia daripada ikan tadi. Daripada ikan kita keluarkan amonia dan akhirnya dia akan recycle balik menjadi air yang bersih. Kemudian kita nak menjimatkan ruang. Okay, jadi ruang tu kita boleh gunakan bahagian atas, bahagian bawah, ataupun kita gunakan konsep takungan. So nanti kita akan tengok, kemudian kita akan menghasilkan dua jenis makanan serentak, iaitu kita boleh hasilkan ikan dan sayuran ataupun tanaman. Okay, so ini adalah 4 tujuan aquaponik. Alright, kita pergi kepada yang seterusnya. So setakat ni boleh okey tak? Faham tak? Nampak tak? Nampak okey. Okay, thank you. So kita pergi kepada sistem kitaran aquaponik. Okay, sistem kitaran aquaponik ialah pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman dan air ni akan dikitar semula ke dalam kolam. So proses ni adalah proses yang berulang. Okay, kita tengok kat sini. Okay, raja yang satu ni, najis ikan. Okay, jadi ikan ni dia akan mengeluarkan najis lah, samalah macam manusia kan. Tapi najis ikan ni kemudiannya bertukar menjadi mikrob dan adanya ulat, cacing. Jadi mikroorganisma dan cacing ini akan mengurai najis ikan untuk menjadi baja organik kepada tumbuhan. Jadi tumbuhan tadi akan mendapat baja direct daripada najis ikan. Lepas tu akar ini tadi kemudian akan menyerap daripada tumbuhan tadi, tumbuhan yang akan menyerap air tadi sebagai baja. Kemudian dia akan tapiskan air yang mengalir semula. Okey, ada satu tapisan lagi yang akan berlaku untuk mengasingkan air ni tadi supaya air ni dapat mengalir bersih dan ikan pun akan mendapat dia punya benefit lah. Tapi ikan ni sebenarnya
dia cuma berada dekat dalam aquarium, tapi makanan masih lagi kita yang provide ataupun kita yang bagi makan ikan. Okey, kita tengok dekat sini, ni adalah satu contoh sistem penapis bio kat sini. Okey, bakteria yang dapat dalam tanaman ataupun herba sayur ni akan menguraikan amonia kepada nitrit dan nitrat. Okey, bakteria ni daripada mana? Bakteria ni daripada ikan tadilah. Okey, sistem tanaman herba sayuran akan tumbuh dan menyerap nitrit dan nitrat. Okey, nitrit dan nitrat ni daripada tumbuhan, daripada kat sinilah yang ni ikan ni tadi. Manakala akarnya akan bertindak sebagai penapis bagi baja tadi. Okey, air tapisan akan masuk ke dalam tangki ikan. Jadi air tapisan yang lalu dekat bawah pokok ni tadi dia akan masuk semula ke dalam tangki ikan. Jadi air yang ditapis akan menjadi bersih dan menjadi nutrien yang baik kepada ikan. Jadi proses ni akan sentiasa berulang. Kalau kita tengok kat sini najis ikan tadi pula, dia sisa lebihan pellet yang kita bagi dia makan tadi akan menghasilkan amonia yang tinggi. Jadi kandungan amonia ni memang tak baiklah kan untuk ikan kita. Jadi dia akan dialirkan naik semula ke penapis bio. Nah, nampak ni, lebihan makanan pellet yang mengandungi amonia akan dipump dari tangki ikan ke penapis bio dan dia akan recycle semula. Dia buat penapisan dekat sini dan dia bagi semula dekat tumbuhan. Jadi baja tarik-tarik ikan tadi, pellet-pellet tadi akan menjadi baja kepada tumbuhan dan pengaliran ni akan menjadi bersih semula masuk ke dalam tangki ikan. So macam itulah kitaran yang berlaku dalam aquaponik. Berbanding dengan masa awak belajar fertigasi, kita cuma mengambil baja tadi daripada satu tangki yang kita bagi, yang kita buat campuran. Okey, itu lain. Fertigasi kita gunakan satu elemen untuk tanaman. Tapi kalau dalam aquaponik kita gunakan dua elemen unsur haiwan dan juga tanaman. Okey, next kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, dia ada dua. Satu secara Nanti darah. Tunggu dulu. Okey, aquaponik secara terkungkan. So kita ada dua. Yang pertama kita gunakan kolam ataupun tangki ataupun bekas yang sama. Jadi dekat atas je kita letak dia untuk ikan dan tanaman. Jadi dekat atas ni kita gunakan span ataupun styrofoam. Lepas tu bawah ni kita ada satu takungan. Lepas tu dia punya akar ni memang direct terus kepada kita punya ikan, tempat aquaponik ikan ni. Tempat takungan ikan. Jadi apa yang ada dekat sini, kita ada batu udara yang kita bekalkan melalui pump. Kemudian kita ada tiub udara yang mana dia ada punca elektrik juga. Kalau tak ada elektrik dia tak dapatlah kita nak menghasilkan apa ni kat sini, oksigen macam biasalah. Okey, kat sini ada ikan, kemudian dekat sini kita ada tanaman. Okey, kita akan go directly sekejap lagi. Okey, kemudian kita ada aquaponik secara kitaran. Okey, menggunakan dua bekas tangki iaitu tangki ikan dan bekas tanaman secara berasingan. Okey, kita tengok kat sini ada dua takungan yang berbeza. Okey, yang ni mungkin lebih besar dan kat sini ada hydroton. So dekat sini ada hydroton ataupun batuan-batuan kecil Okey, kemudian air keluar daripada bekas tanaman ke tangki ikan. So dekat sini pun dia masih menggunakan sistem elektrik juga, punca elektrik, kita masih menghasilkan oksigen juga. Kemudian dia ada pam air. Pam ni untuk pengaliran air masuk keluar lah. Air masuk ke dalam bekas penanaman. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, reka bentuk sistem aquaponik kita. Yang pertama, kita terbahagi kepada tiga Kita ada tiga reka bentuk. Yang pertama kita tengok adalah sistem raft ataupun sistem rakit. Jadi sistem rakit ini adalah tanaman yang kita letak terus dekat atas permukaan air. Okey, sehingga air tanaman ni terendam. Nampak akar ni terendam dalam air. Floating raft. Contohnya macam rakit lah ataupun kita letakkan styrofoam. So kita tengok ni, kita letak styrofoam, kita letak span ataupun bahan yang boleh terapung. So kelebihan dia dekat sini, akar ni boleh menyerap nutrien organik directly dengan air. Ini akan menjadikan tumbuhan lebih cepat berbanding dengan sistem lain. Okey, tetapi dia ada
macam-macam mana pun walaupun dia ada kelebihan, dia masih ada kekurangan. Jadi kita gunakan pump dekat sini dan kita gunakan filter. Okay, filter ni untuk menapis air supaya air yang bersih dapat kembali ke dalam tanaman kita. Okay, we go for the next. Kita tengok yang kedua. Kita ada sistem ebb and flow, iaitu sistem pasang dan surut. Ebb and flow maknanya pasang dan surut ataupun flood and drain. Okay. Kita tengok dekat sini, sistem ebb and flow dikenal sebagai sistem pasang surut, berfungsi untuk menggunakan alat yang dipanggil loceng sifon ataupun bell sifon. Dia ada loceng. Kalau dia tak ada loceng sifon, susahlah proses ni nak berlaku. Alat ini akan mengalirkan air dari media penanaman apabila dah penuh. Bila dah penuh, dia akan keluar. Air ni akan keluar. Okay, loceng sifon bekerja sama dengan prinsip pelampung, tetapi dia prinsip yang terbalik. Okey, pelampung kalau dekat dalam tangki simbah, bila air dah penuh dia akan berhenti. Tapi loceng sifon bila dia dah penuh dia akan keluar. Okey, so sistem ebb and flow ini adalah sistem aquaponik yang sederhana jika dibandingkan dengan sistem Rough dan sistem NFT. Okey, so kita nampaklah reservoir ni untuk nutrient water. So kat sinilah tempat takungan nutrien kita. Dekat sini ada pump. So dekat sini ada loceng sifon. So loceng sifon ni bila lebihan air berlaku dekat atas ni dia akan turun. Okay, so kita tengok kat sini. Ini adalah konsep dia. Okay. Okay, kat sini kita tengok. Nampak kat sini kita ada bell sifon ni ataupun loceng sifon yang kita letakkan dekat di antara kita punya tanaman. So dekat sini kita ada ni lah, mungkin kita tak gunakan tanah kat sini, kita boleh gunakan hydroton. Ada beberapa komponen, nanti kita akan belajar kat sini. Okay, so kita tengok satu lagi, ini adalah yang ketiga. Okay, kita ada tiga. Yang pertama sistem rakit, sistem yang kedua kita panggil ebb and flow, dan yang ketiga adalah NFT, iaitu nutrient film technique. Okay, sistem ni seolah-olah sistem Rough. Dia macam sistem Rough tapi dia lain sikit. Okay, sistem ini tidak menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan yang mengalir. Okey, jadi dia tak menyentuh, dia tak guna media penanaman tapi dia terus menggunakan akar ni, terus mengalir melalui air, terus mengalir melalui akar. Jadi air yang mengalir tak boleh bertakung, dia kena sentiasa mengalir, dia sentiasa flow lah, mengalir. Okey, kelebihan sistem ni adalah air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sedikit. So kita boleh menjimatkan penggunaan air yang ada dekat atas ni lah. Okey. So kita tengok, kita dah belajar tiga. Yang pertama kita dah ada sistem apa? Rough. Yang kedua ebb and flow. Dan yang ketiga tadi kita ada NFT. Okay. So kelebihan. Kita tengok kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Okay, bagi sistem yang pertama, sistem rakit ini. Okay. Kelebihan dia akar menyerap nutrien secara terus daripada air. So kita nampaklah dekat sini, kita dah ada styrofoam, nutrien tadi menyerap dengan akar. Tanaman dapat tumbuh dengan cepat, productivity sistem lebih tinggi. Tetapi setiap kita punya sistem mesti akan ada kelemahan. Yang pertama, dia terdedah dengan serangan bakteria patogenik yang menyebabkan akar ni mudah reput. Sebab apa? Dia sentiasa terendam. Akar dia sentiasa terendam. Jadi dia ada kemungkinan untuk akar dia rosak. Dan akar yang terendam dalam air adalah sesuai untuk perkembangan bakteria patogenik. Jadi ada kelemahan jugalah dekat situ. Okay, seterusnya kita tengok yang kedua untuk ebb and flow. Kelebihan dia, biji benih nursery boleh ditanam terus pada media penanaman. So dekat sini ada media penanaman. Kita boleh gunakan apa? Batu kerikil, kita boleh guna hydroton ataupun media penanaman yang sesuai lah. Okey, tetapi kelemahan dia memerlukan pengaliran bekalan sepanjang 24 jam berterusan. Dia tak boleh berhenti elektrik dia. Sebab dia ada air yang akan mengalir naik turun. Jadi penekanan dalam penyelenggaraan mesin bell sifon ataupun loceng sifon ni penting. Kalau gagal dia akan menyebabkan loceng air melimpah, air dalam kolam akan berkurangan
dan ikan pun boleh mati. Sebab kita ada bela ikan dekat dalam ni. Alright, so seterusnya yang ketiga, kelebihan dia adalah dalam ni adalah kita gunakan kuantiti air yang sedikit, itu betul. Kemudian kita gunakan pump yang lebih kecil dan produktiviti tidak setinggi sistem RAF lah, tetapi dia cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan. Okay, ni macam kalau kita buat teknik percubaan untuk kita punya penghasilan tanaman, kita boleh gunakan teknik ni. Kemudian apakah kelemahan dia? Memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman tidak mampu menapis. Jadi dia kena ada satu penapis tambahan dekat sini. Penyemaian benih tidak dapat dilakukan terus secara dalam sistem NFT kerana kalau kita tengok air ini dia akan sentiasa mengalir. Jadi kita kena ada satu pembenihan dululah. Kita buat semaian tu dekat luar. Bila semaian tu dia dah besar dalam 3-4 minggu, dia dah mula ada pertumbuhan akar, barulah kita boleh menggunakan sistem NFT. Dan tapi dekat Malaysia ni kita banyak guna sistem NFT. So dekat dalam kita punya Jabatan Pertanian pun mereka pun ada banyak gunakan sistem NFT berbanding dengan sistem yang lain. Okay, so setakat ini itu sahaja. Boleh nampak? Boleh dapat apa yang kita belajar hari ini? Boleh tak? Boleh. Right. So apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk aquaponik? Kita ada 3. Yang pertama ia melibatkan apa? Okay, siapa nak jawab? Yang pertama ia melibatkan tumbuhan. Yang kedua dia melibatkan apa lagi? Dia melibatkan apa dia? Yang pertama kita nak melibatkan tanaman kan, tanaman tanpa media penanaman. Yang kedua media tanah. Yang kedua kita gunakan ternakan ikan. Yang ketiga dalam satu pusingan. So the simple maksud yang simple ni anda perlu ingat. Okay, kalau tak nanti anda akan confuse. Awak akan confuse lah. Apa beza antara fertigasi dengan aquaponik. So bila nama dia aquaponik, kalau kita tengok, okay, saya ada satu lagi slide. Okay, kita ada satu lagi slide Okay. Okay, sekejap. Macam tak biasa yang ni. Okay, kita tengok lagi ni. Okay, ini selain daripada tu lah. Ini contoh-contoh lain lah Contoh-contoh yang ada, yang sedia ada. Kita boleh gunakan lah. Macam dalam buku teks kita tunjuk 3 sahaja. Ini contoh gambar-gambar dia lah. Ni dalam takungan. Okay. Ini contoh dalam takungan. Nampak cantik kan kalau kita letak dekat rumah. Okay. Seterusnya kalau kitaran aquaponik secara kitaran, kita akan nampak dekat sini lah. Ini salah satu contoh. Ini dia pakai media bed. Dekat sini ada, inilah dekat sini ada hydroton. Okay. Ini dia pakai sistem media bed tapi kita tak guna yang sistem ni. Okay. Ini nak tunjuk contoh kat awak lah. Alright. Okay. Tadi. Ini ebb and flow. Okay. Ni ada hydroton dekat sini. Ada campuran batu kerikil dekat sini. Okay. Okay, yang ni NFT. Nampak? Ni kebanyakan dekat Malaysia pun. Kenapa? Okay. So dekat sini yang awak dah nampak dekat sini dia kita ada bertingkat-tingkat yang kita boleh guna. Nampak tak dekat bawah ni ada tangki. Tangki dekat sini yang di mana tangki ni juga boleh digunakan dalam tangki ni ada ikan lah. Okey, jadi air ni sentiasa ni yang jenis bertingkat. Kalau biasanya dekat NFT ni memang banyak lah mereka gunakan dan biasanya dikomersialkan lah. Ni salah satu contoh. Ni yang biasalah. Ni selain daripada tu lah. Okay. Kita boleh buat satu pipe besar. Lepas tu kita boleh lubangkan. Okay. Ni selain daripada tu. Nanti saya akan tunjukkan gambar lah. Ni salah satu contoh. Okay. Okay, saya tekan lah. Awak boleh tengok.
Dia agak lambat lah dia punya flow dia. Okey, nampak kat sini dia punya flow pergerakan dia. Macam cupcake pun ada. Okay. Dia apa? Dia bila dia kita buka video tu dia macam stuck kat situ. Okey, so kat sini kita ada 3 perbandingan sistem aquaponik iaitu dari segi baik, sederhana dan terbaik. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, dari segi penambahan jisim tumbuhan yang paling terbaik adalah ebb and flow. Okey. Kita boleh banyak-banyak lah letak maksudnya. Maksudnya pertumbuhan bebas tumbuh. Dekat ruang tu kita tengok ebb and flow juga. Okey. Yang ketiga, oksigen terlarut ataupun penggantian oksigen ataupun kekondisian. Semuanya hampir sama. So far semua boleh digunakan lah oksigen ni. Baguslah. Okey, kalau kita tengok ikan ataupun nisbah penukaran makanan ataupun kadar pertumbuhan pun sama. Jadi kita boleh gunakan untuk semua, cuma dari segi kita punya tumbuhan tanaman tadi, ia lebih kepada ebb and flow. Alright. So itu sahaja setakat ini yang kita nak belajar hari ini. Dia melibatkan kita punya pengenalan. Okey, kemudian apa kehidupan ataupun tanaman yang kita boleh tanam. Kemudian kita tengok balik tujuan dia. Kita nak kekalkan kualiti air. So kalau kata rumah awak macam rumah kita sempit, betul? Rumah kita sempit, rumah kita tak ada tanah. Cikgu, rumah saya tak ada tanah, cikgu, kita tak boleh tanam. So itu bukanlah alasan sebenarnya, kerana masih ada lagi alternatif, okey? Masih ada alternatif yang kita boleh dapat. Contohnya cikgu, kita tak perlu nak pergi beli barang makanan tanaman dekat pasar, kita boleh gunakan kaedah ini. Bergantung kepada keluasan yang awak nak gunakan lah. Tak semestinya kawasan tu besar, dan kadang-kadang kita boleh gantungkan sahaja dekat kita punya bahagian yang hampir dekat dengan tingkap kita. Maknanya dia tak perlukan ruang yang terlalu besar, dan sambil tu kita boleh menjimatkan ruang. Kita kurangkan kadar amonia dan kita dapat makanan, dan sambil tu kita dapat ikan. Okay, apa lagi? Itulah dia secara ringkas untuk hari ini apa yang kita dah belajar berkaitan dengan maksud, lepas tu tanaman hidupan, kemudian dari segi tujuan, kitaran aquaponik dan jenis-jenis. So jenis ada 3. Yang pertama sistem apa? Yang pertama kita gunakan sistem apa? Ini aquaponik secara takungan dan kitaran. Kita ada 3. So yang pertama yang awak dah belajar sistem rakit adalah sistem Rough, yes, betul Aisyah. Yang kedua, sistem lagi satu apa? Ebb and flow. Yes, ebb and flow. Dan yang ketiga, sistem apa? NFT. Yes, NFT. So awak dah dapat nampak tak hari ni, yang kita belajar tak perlu banyak, yang kita belajar sikit tapi at least awak faham dan jelas. Okay, so itu sahaja yang saya nak terangkan hari ni. Kita tutup dulu untuk recording sekejap.